Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Uh, Silap ni 5.4 5.4. Hari ni 5.4. Ya ke? Okay, saya nampak ada yang dah masuk. Alright, sebelum saya mula, tugasan untuk hari ini untuk awak adalah untuk meletakkan pada ruangan komen. Letak dekat ruangan komen tu apa? Definition of refraction of wave. Tuliskan definisi ataupun apakah maksud pembiasan. Tak kira lah pembiasan tu pembiasan cahaya ke, pembiasan gelombang air ke, terpulang. Okay, from your prior knowledge, daripada awak punya ilmu yang lepas, apakah pada awak maksud pembiasan gelombang. Okay, so hari ni kita ada 4 learning objective untuk this particular subtopic. Pertama, kita akan define apa itu ataupun apakah maksud refraction of wave. Tapi kita akan pergi lebih lanjut berkaitan dengan refraction of wave of water wave. Macam kemarin juga kita buat definition untuk reflection of water wave. So hari ni refraction. Refraction dari segi bahasa pembiasan lah. Okay, nombor 2, state the effects of refraction of a wave. Apa jadi kepada wave ataupun apa ciri-ciri wave selepas mengalami pembiasan. Contohnya, apa berlaku kepada frekuensi dia, apa berlaku kepada panjang gelombangnya, apa berlaku kepada halajunya, apa berlaku pada amplitude-nya. Okay, kita akan tengok satu persatu kejap lagi. Apa berlaku kepada wave selepas mengalami pantulan. Kemudian kita juga akan saya akan juga tunjuk pada awak macam mana nak lukis keadaan suatu gelombang, how the water wave looks like after experience refraction. Apa berlaku kepada wave tu, bentuk dia macam mana kita nak lukis atas kertas. Okay, bentuk wave selepas mengalami pembiasan. Last sekali, kita akan tengok beberapa fenomena berkaitan dengan pembiasan dan juga dua contoh berkaitan dengan pembiasan. Dua contoh pengiraan lah. So make sure ada kalkulator dengan awak untuk kita buat kira-kira pada penghujung lesson. So kita move on kepada slide pertama. Photograph 5.10 shows the curving wavefront of the sea when approaching the shoreline. Okay, apabila ombak menghampiri pantai, awak tengok dekat sini, the wavefront nampaknya seperti sedang curving, melengkung apabila menghampiri kawasan pantai. Shoreline tu pantai lah. Okay, so the curve of the wavefront, kelengkungan ataupun keadaan melengkung muka gelombang tersebut is caused by a phenomenon of refraction of wave. Ini adalah disebabkan oleh pembiasan gelombang. So pembiasan gelombang ni menyebabkan muka gelombang pada permukaan air laut menjadi melengkung. Okay, so here's the definition of refraction. Refraction of wave is the change in direction of propagation. So pembiasan adalah tidak lebih daripada suatu perubahan arah perambatan. Maksudnya dia asalnya dia bergerak merambat secara mungkin lurus, tetapi akhirnya menjadi terbelok ataupun bend. Okay, so it is the change in direction of propagation caused by the change in the velocity of wave. Ia adalah perubahan arah gelombang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang. So something happen dengan halaju gelombang bila menghampiri pantai.
Okay. When the wave propagates from one medium to another. Apabila gelombang tersebut bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Seperti yang awak tahu, di kawasan tengah laut atau kawasan dekat saya tunjuk ni adalah kawasan yang deep, kawasan yang lebih dalam. Okay, kawasan yang kedalamannya lebih besar. Apabila air atau gelombang menghampiri kawasan pantai adalah kawasan yang lebih shallow. S-H-A-L-L-O-W. Shallow maksudnya cetek. So, apabila air atau gelombang air berada ataupun bergerak dari kawasan dalam ke kawasan yang lebih cetek, something happen to that wave. That something is called refraction. Apa berlaku dalam refraction? Gelombang, muka gelombangnya menjadi membulat ataupun bend. Kemudian hal lajunya adakah bertambah atau berkurang? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. So, bila kita buat eksperimen ni dalam makmal, kita menggunakan ripple tank. Okey, kita gunakan ripple tank. Dalam ripple tank tu, okey, kita ubah kedalaman air tersebut yang berada dalam ripple tank menggunakan Perspex sheet. Okey, Perspex sheet ni dia macam bongkah Perspex. Okey, bongkah Perspex tu bila kita tambah permukaan air di tempat kita tambah Perspex sheet tu akan menjadi cetek. Sebab kita tambahkan Perspex sheet, kawasan sini akan jadi shallow, lebih cetek. Okay, so tengok dekat sini kita ada ripple generator and plane dipper. That plane dipper ni maksudnya pencelup. Okay, lebih kurang some sort of pencelup. Dia akan menolak permukaan air supaya bergelombang. Okay, then what happen is gelombang daripada plane dipper tu berada di kawasan deep. Dekat sini kawasan deep akan bergerak ke kawasan shallow. So sekarang ni saya nak tunjuk dekat awak what happen if the wave travel from deep water to shallow water. Bergerak daripada kawasan dalam deep to shallow. Okay, ini kes pertama. Kejap lagi kita tengok apa pula berlaku jika sebaliknya, jika wave datang daripada shallow to deep. Okay, kita tengok satu persatu. First, deep to shallow dulu. Kita ambil yang ni dulu. So, tengok dekat sini. Okay, the wave propagates to the right. Okay, daripada deep ni, wave ni, padam balik. Okey, kalau awak boleh tengok dekat sini, yang saya tandakan warna merah ni adalah the wave front, muka gelombangnya. Okey, so muka gelombangnya dilukis 90 darjah. Ni lesson yang semalam 90 darjah dengan propagation of the wave. Nah, apabila wave tersebut pergi ke arah shallow region, ini deep kawasan dalam, pergi ke kawasan shallow, apa berlaku? Pertama adalah perubahan arah. Tengok daripada lurus ke kanan, tiba-tiba terbelok ke bawah. Okay, this is what we call as the refracted wave. Gelombang terbias. So dia terbias bermaksud berubah arah. Berubah ke mana? So, kalau awak lukis normal line adalah garisan 90 darjah dengan sempadan medium. So kita ada medium kat sini. Kalau awak boleh lukis, kalau saya nak tunjuk kat awak kat sini, awak boleh lukis ni normal line. So this is normal line. Normal line dilukis 90 darjah dengan medium tersebut. So apa berlaku adalah awak kena tahu direction dia berubah. Berubah ke mana? Ada dua pilihan saja, either towards normal atau away from normal. Dua saja. So dalam kes ni, apabila deep to shallow, gelombang tersebut akan refracted towards normal line. Okay, ke arah normal line. So ini normal line-nya. Ini normal line-nya. So it is refracted towards the normal line.
Okey, menghasilkan perambatan gelombang seperti ini. Tetapi kalau awak tengok lebih dalam lagi, cuba tengok dekat sini. Ini kalau saya boleh tandakan the wavefront ni, yang putih ni, yang ini. Okey, saya boleh dapati ataupun saya boleh nampak bahawa my wavefront are going to be close to each other after refraction. Saya akan nampak ataupun dalam kes ni boleh nampak refraction menyebabkan jarak di antara muka gelombang menjadi dekat. Okey, apa maksudnya? Maksudnya jarak antara dua muka gelombang itu adalah lambda. So, lambda sebelum dengan lambda selepas berlakunya perubahan di mana lambda selepas pembiasan menjadi lebih pendek. Itu antara perubahan lain. Tadi awak dah tahu dah. Perubahan pertama adalah perubahan direction of propagation, perubahan arah. So dia jadi terbelok. Ini perubahan yang kedua lah, lambda. Okey, kita tengok sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita tengok kes yang kedua. Yang ni untuk deep to shallow. So deep to shallow towards normal. So ambil highlighter awak. Awak boleh highlight dekat sini ya, towards normal. Okay, so from deep to shallow number 1 towards normal. Okay, propagationnya mendekati garis normal. Kita tengok yang kes kedua. Kes kedua, apabila suatu gelombang bergerak dari shallow, kawasan cetek, kepada kawasan yang lebih dalam. Okay, what happened to the propagation of the wave? Of course, the direction will be changed. Kita tengok, sepatutnya wave tu bergerak terus ke kanan. Tapi apabila melalui kawasan yang mediumnya lebih dalam, maka berlakunya perubahan arah. Okay, itu yang pertama. Tapi perubahan arah tak sama macam kes nombor 1 tadi. Perubahan arahnya tu, kita dapati, ni garis normal. Okay, it is refracted away from the normal line. Ni normal line, away from normal line. Tadi mendekati normal, sekarang menjauhi normal. So from shallow to deep, the wave are going to be refracted away from normal, away from normal line. Okay, so ambil highlighter, highlight siap-siap, takut terlupa. Okay, kita highlight siap-siap. So nombor 2, away from normal. So hafal satu saja, deep to shallow, towards normal. Deep to shallow, towards normal. Satu cukup. Kalau awak jumpa soalan yang lain, kita tukar je lah. Okay, kita tukar saja. So apa berlaku sekali lagi, yang kalau awak boleh tengok dalam gambar rajah ni lah, awak ada buku teks kan, ataupun slide ni saya dah bagi dah. Awak tengok the wavefront. Kalau lukisan wavefront tu boleh dilukis, nanti saya tunjuk yang betul lukisannya. Okey, daripada keadaan macam ni menjadi macam gini. Nampak? Saya tanda yang putih je. So what happened to the lambda? So jarak antara wavefront ke wavefront yang bersebelahan adalah lambda. So kalau kita boleh label kat sini, lambda 1 dengan lambda 2. Okey, apa berlaku kepada wavelength selepas pembiasan? Berubah macam mana? Kalau shallow to deep, the wavelength are going to be increase ataupun menjadi lebih panjang, longer. Tengok daripada dekat-dekat, lepas pembiasan menjadi makin jauh. Itu untuk shallow to deep. Okay, itu antara perubahan-perubahannya. Alright. So, setakat yang kita belajar untuk hari ini, yang penting adalah apa itu pembiasan? Pembiasan adalah perubahan arah disebabkan oleh perubahan arah gelombang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang tersebut daripada satu medium ke medium yang lain. Ada dah ke yang dah komen? Sila komen dekat live chat tu. Okay, sambil-sambil lah kan. Kalau tak boleh pun sekejap lagi ujung-ujung bila saya bagi awak time. Alright. Kemudian daripada deep to shallow berlakunya pembiasan. Macam mana cara pembiasan tu? Berubah arah daripada deep to shallow mendekati normal. Kalau daripada shallow to deep menjauhi
normal. Itu sahaja setakat ni. Okey. Perubahan-perubahan tu kita tengok dekat slide seterusnya. Okey, slide yang saya masukkan tu yang inilah. Okey, ini kita nak summarize everything yang happen semasa pembiasan. Kita tengok satu persatu ya. So, yang pertama, angle of incidence and angle of refraction. Apa berlaku kepada dua-dua sudut ni? Apabila daripada deep to shallow, dari deep to shallow yang kolom pertama ni, deep water region to shallow water region, the angle of incidence greater than angle of refraction, I lebih besar dari R. Apa maksudnya? Itu bermaksud juga gelombang tersebut sedang mendekati ataupun terbias mendekati normal. Ni sama maksudnya. Dia connected dua ni. So, sebab sudut I lebih besar, nampak ni, sudut I lebih besar dari R. So, R tu kecil sebab apa? Sebab telah pun gelombang tersebut telah pun terbias mendekati normal. So, bila dia dekat dengan normal, kecil lah R tu. Nilai R tu menjadi kecil sebab gelombang air tersebut membias mendekati garis normal. Itu juga memberi awak poin yang kedua. Dalam kawasan shallow to deep, shallow to deep, angle of incidence I lebih kecil daripada angle of refraction R. Kenapa? Ini adalah kerana gelombang tersebut telah terbias menjauhi normal. Kenapa R jadi besar? Kita tengok diagram. Kenapa R jadi besar? Sebab gelombang tersebut terbias menjauhi normal. Dah dia jauh daripada normal, maka sudut ni terbuka lebih besar. Itu dia punya logik dia. Okey. So, tapi yang paling penting yang awak patut grab dalam buat masa sekarang ni adalah yang ini, refracted away untuk shallow to deep. Satu lagi, refracted towards. Refracted towards untuk deep to shallow. Awak hafal yang tu dulu. Hafal satu saja, sebelah aja. Kemudian daripada deep, kita tengok balik kolom yang ni. Deep to shallow, apa berlaku kepada lambdanya? Lambdanya berkurang. Macam mana kita nak lukis lambda berkurang? Kita lukis dekat-dekat. Nampak? Kita lukis jarak di antara wavefront tu, garis wavefront tu dilukis rapat-rapat. Itu maksudnya lambda jadi makin kecil. Tapi untuk shallow to deep, lambda jadi besar. Macam mana nak lukis lambda besar? Kita lukis jauh-jauh macam ni. Ni jauh-jauh. Kemudian yang paling penting sekali, yang banyak diuji dalam soalan adalah bahagian frekuensi. Tolong dengar. Saya ulang sekali lagi. Paling banyak diputar belikkan atau paling banyak diuji dalam soalan, termasuklah soalan-soalan tahun-tahun lepas, adalah berkaitan dengan frekuensi. Apa yang berlaku pada frekuensi of the wave? Jawapannya adalah no change. Nampak macam senang kan? Nampak macam jawapan tu direct je. Frekuensi unchanged after refraction. Frekuensi tidak akan berubah selepas gelombang tersebut mengalami pembiasan. Frekuensi tidak berubah. Kejap lagi kita tengok soalan yang dibina berasaskan frekuensi tidak berubah. Kita hold itu kepada soalan pengiraan kejap lagi lah. Kemudian dari segi wave speed, apa berlaku kepada halaju gelombang semasa daripada kawasan deep to shallow? Jawapannya adalah halaju gelombang berkurang. Contohnya pada slide yang pertama lah. Tengok sini. Kawasan deep to shallow, apa berlaku pada velocity? Velocity dekat deep tinggi, velocity dekat shallow rendah. Sebab itulah ombak bila dia menghampiri kawasan pantai, dia jadi makin perlahan. Kalau dia jadi makin laju, tak logik lah. Mungkin dia akan naik sampai ke darat. So, halaju semasa daripada kawasan dalam ke cetek akan berkurang, decrease. Dan sebaliknya, apabila
gelombang itu menghampiri kawasan yang lebih dalam, lajunya bertambah. Okey. So yang ni lah perubahan-perubahannya. Berlakunya semua perubahan. Lambda berubah, laju berubah, angle berubah, arah berubah. Kecuali apa? Kecuali frekuensi. Frekuensi saja tidak berubah. Semalam awak belajar pantulan. Dalam pantulan, apa yang berubah? Pertama, arah sahaja. Yang lain semua tak berubah. Lambda tak berubah, frekuensi tak berubah. Apa lagi? Hal laju tidak berubah selepas pantulan. Rujuk balik pembelajaran yang lepas. Pantulan semua tak berubah kecuali arah. Dalam pembiasan semua berubah kecuali frekuensi. Frekuensi saya tak berubah. Saya dah ulang banyak kali frekuensi tak berubah ni. Kejap lagi kita tengok contoh soalan. Sebelum tu, kita belajar dulu macam mana nak lukis refraction of plane water wave. So refraction, awak mesti dapat menggambarkan bahawa gelombang tersebut telah mengalami perubahan arah. Contohnya, kalau kawasan 1 ni, dia buat kawasan 1 ni sebagai deep. Saya tulis kat sini. So kawasan 2 adalah kawasan shallow. So apa berlaku kepada wave apabila bergerak atau merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek? Jawapannya perubahan arah. Perubahan arah. Dari mana ke mana? Perubahan arah berlaku mendekati normal. Ni normal line. So awak mesti lukis satu garisan yang mendekati garisan normal. Pertama mendekati garisan normal. Kemudian awak tengok dekat sini, garisan biru ni, jarak antara dua garisan biru, garisan biru ni adalah wavefront. Jarak di antara dua wavefront yang bersebelahan adalah lambda. Panjang gelombang, wavelength. So wavelength daripada deep to shallow, apa berlaku? Wavelengthnya berkurang. Jadi awak perlu melukis suatu muka gelombang yang lebih dekat antara satu sama lain. Ada beza lambda yang nombor 1 ni dengan lambda yang nombor 2 ni. Ada beza. Lambda nombor 2 lebih pendek dari lambda 1. Sebab apa? Bergerak daripada deep to shallow, berlakunya pembiasan, refraction. Ini antara fenomena yang berlaku di kehidupan awak lah. So pada waktu siang, kawasan yang dekat dengan permukaan bumi adalah ataupun kawasan itu dipenuhi dengan udara panas. Kawasan yang jauh dari permukaan bumi akan ataupun diduduki oleh satu kumpulan udara yang lebih sejuk. So during the day, air that is close to the surface of the earth is hotter than the air above. So dekat jalan raya ataupun permukaan darat tu lebih panas daripada kawasan di atas. Itu yang pertama. Poin pertama. So that has an effect to the sound that move in that area. So kalaulah ada suatu bunyi yang keluar daripada rumah dalam kes ni, menyebabkan bunyi tersebut bergerak lebih pantas di dalam udara panas berbanding udara sejuk. So dia keluar je pada rumah, pergi dekat kawasan hot air, bergerak dengan pantas. Kemudian disebabkan berlakunya pembiasan, bunyi tersebut is refracted away. Bunyi tersebut terbias menjauhi kawasan darat tersebut. So apa berlaku adalah bunyi terbias ke atas. Bila terbias ke atas, apabila kita letak seorang observer, so observer tersebut mempunyai kesukaran ataupun mendengar gelombang bunyi dengan nada yang lebih perlahan, dengan volume yang lebih perlahan pada waktu siang. Kenapa waktu siang kita kurang dengar bunyi bising ataupun tak terlampau kuat sangat? Sebab most of the sound wave refracted away from the surface of the earth, naik ke atas. Sebab apa? Sebab kawasan bumi pada waktu siang, kawasan di bawah, di ground, jauh lebih panas daripada atas.
Itulah sebalik yang berlaku pada waktu malam. Pada waktu malam, di kawasan permukaan bumi dipenuhi oleh udara sejuk. Okey, berbanding dengan udara panas. So udara panas duduk di atas dah. Udara sejuk yang tinggal di bawah pada waktu malam. So kalau wave keluar, wave akan bergerak perlahan di dalam cold air, kemudian terbias semula ke bawah. Okey, instead of terbias ke atas pada waktu siang, so pada waktu malam bunyi terbias ke bawah. Jadi kalau kita letak observer at the same place pada waktu siang tadi, kita akan dapati bahawa that observer hear sound which are louder, lebih kuat. Sebab tu malam kalau awak bising, contohlah awak bising di asrama, jadi warden-warden atau kawan-kawan awak lebih terganggu kerana bunyi tersebut tidak terbias ke atas, malahan terbias semula ke bawah. Sebab tu malam-malam awak jadi makin bising lah. Kita dengar awak sangat bising, terutamanya warden lah. Awak terbias, sound wave awak tu terbias masuk ikut pintu warden, warden bingit, dia dengar awak menjerit-jerit kan. Tu contoh dia. Okey, contoh pembiasan. Okey. So saya nak terus ke kawasan pengiraan ataupun slide pengiraan. Yang tu saya tinggalkan, nanti saya cerita balik. Okey, sebab kita ada 2 masa sahaja untuk hari ni. Kemudian saya ada kelas fizikal pula, so kita skip untuk bahagian pengiraan. Okey. Sebelum kita pergi ke pengiraan, kita tahu bahawa formula speed of wave adalah V equals to F lambda. Semalam kita buat kan, velocity of the wave sama dengan frekuensi darab dengan lambda. Frekuensi tu apa? Frekuensi tu adalah the number of oscillation in number of complete oscillation in 1 second. Kita darabkan dengan lambda. Lambda tu apa? Lambda tu adalah jarak di antara dua wavefront. So kita akan dapat velocity-nya. Okey, seperti yang saya cerita tadi, apa berlaku kepada frequency of the wave apabila berlakunya refraction? Jawapannya adalah unchanged. So, frekuensi di kawasan deep sentiasa sama dengan frekuensi di kawasan shallow. So, frekuensi di kawasan dalam sama dengan frekuensi di kawasan cetek untuk kes pembiasan. Kita tengok contoh ya. Okay. A plane wave which has a wavelength of 2 cm. So, dia sebut sini wavelength. So, awak tulis lambda wavelength. And speed of 8 cm per second. So, speed adalah V. Propagate across a shallow region. Apa maksudnya? Wave tersebut berasal daripada kawasan deep. Okay, sedang bergerak ke arah kawasan shallow. Okay, deep to shallow. So, when the wave enters the deep region, shallow region. Okay, sorry. Ini bermaksud bahawa wave tersebut sedang bergerak daripada shallow ke arah deep. So, dia nak pergi ke arah yang lebih dalam. So, when the wave enters the deep region, the wave speed become 12 cm per second. So, ini adalah V. Now, kita ada 2 V. Kenapa kita ada 2 V? Satu V untuk deep, satu lagi V untuk shallow. So, kalau kita nak numberingkan, kita boleh numberingkan. Lambda ni jadikan lambda 1 untuk kawasan shallow. Okay, V ni, 8 ni kita letak V1 sebab juga untuk kawasan shallow. So, V untuk deep, kita namakan dia V2. Okay, V2 tu. Padam balik tulisan buruk ni. Okay. Kita namakan dia V2. Okay. Determine the value of wavelength in the deep region. So, soalan suruh cari lambda deep. So, lambda deep adalah lambda 2. Carilah lambda 2. Okay. Okay, tengok sini. V equals to F lambda. Ini formula untuk speed of wave. Okay, kita ada velocity dengan lambda.
Tapi kita tidak ada frekuensi. Kita nak cari lambda 2. Tapi kita tahu frekuensi during the refraction adalah unchanged. Okey, apa maksud unchanged? Frekuensi di kawasan deep sama dengan frekuensi di kawasan shallow. Okey, di kawasan shallow S tu shallow. So kita kena letak apa itu formula untuk frekuensi. So frekuensi sama dengan V over lambda. Okey, bermaksud V over lambda untuk kawasan shallow akan sama dengan V over lambda kawasan deep. Okey, kita letak macam tu. So formula kita akan jadi V1 bahagi lambda 1 sama dengan V2 bahagi lambda 2. Kenapa kita buat macam ni? Maksud yang kita buat sekarang ni adalah, okay, this is the calculation for kawasan shallow. Dan ini adalah calculation untuk kawasan deep. Kenapa kita samakan dia? Kerana konsepnya adalah frequency of the wave is unchanged ataupun are unchanged during refraction. Frekuensi sama. So frekuensi sama dengan apa? Frekuensi sama dengan V over X. So V over X untuk shallow akan sama dengan V over X pula. V over lambda untuk shallow sama dengan V over lambda untuk deep. Okay, nah kita masukkan je lah apakah maklumat yang kita ada dalam soalan untuk kita dapatkan jawapan. V1 kita ada V1 tak? Ada 8. Kita bahagikan dengan lambda 1 2 sama dengan V2. V2 12 bahagikan dengan lambda 2. Lambda 2 lah yang kita nak cari. So kalau awak boleh buat matematik awak dengan sempurna, dengan cermat, lambda 2 awak tu awak akan dapat 12 darab 2 bahagi 8. Okey, 12 darab 2 bahagi 8 akan dapat 3 cm. Okey, thank you pada yang dah komen dekat ruangan komen. Bagus. Saya tengok ramai dah. Tahniah. Okey, so lambda 2 dapat 3 cm. Okey. Boleh ni contoh soalan yang menggunakan konsep frekuensi unchanged. Kita tengok satu lagi, last one. Okey, example 2. Figure 5.43 shows a propagation of water wave from region P to region Q of different depth. Okey, kali ni soalan cuma mention dekat awak bahawa wave itu bergerak dari P ke Q yang mempunyai kedalaman yang berbeza, tanpa menyatakan kawasan mana yang lebih dalam, kawasan mana yang lebih cetek. Macam mana awak nak tahu? Macam mana awak nak tahu P dalam ke Q dalam? Ataupun mana satu yang cetek, mana satu yang dalam? Semuanya berasaskan dengan pemahaman awak terhadap wavelength. Apa berlaku kepada wavelength selepas pembiasan? Kita tengok wavelength selepas pembiasan apa berlaku. Okey, kat sini So wavelength akan berkurang. Sini wavelength akan berkurang jika berada dari kawasan deep tu kawasan shallow. Kita tengok wavelength dia berkurang ke bertambah? Jawapannya wavelengthnya berkurang. Apabila wavelength berkurang, itu bermaksud dia bergerak atau wave itu merambat dari deep to shallow. So apa maksudnya? P adalah kawasan deep. Kemudian Q adalah kawasan shallow. Tidaklah menjawab soalan, tapi kita analisis berdasarkan pemahaman kita lah, kan? Kita cuba analyse soalan. Okey, kita tengok lagi soalan. Sebenarnya soalan nak apa? Speed of wave. The speed of wave is 18 cm per second in region P. So dekat region P lajunya adalah 18. Okey, kita boleh letak label dekat sini. Kalau kita nak buat laju simbolnya adalah V.
Okay, di kawasan P. So kita letak subscript P dekat situ. So kita ada VP sama dengan 18. Determine the speed of wave in region Q. Dia suruh awak cari apakah nilai VQ, apakah halaju gelombang di kawasan Q. VP kita dah ada 18. Cuma kita tak ada VQ. Konsepnya adalah berlakunya perubahan lambda, berlakunya perubahan halaju, tapi apa yang tak berubah? Apa yang tak berubah? Jawapannya adalah frekuensi unchanged. Walaupun lambda di P dan Q berubah, walaupun halaju di P dan Q tetap berubah, tetapi ada satu faktor yang tidak berubah, iaitu frekuensi. Sama juga konsep dia dengan soalan yang lepas tadi. Now kita nak buat macam mana? Macam mana kita nak buat? Kita tahu dah bila frekuensi unchanged, so kita dapat formula macam ni ya. Macam tadi juga kita guna V1 bahagi lambda 1. Okay, so sebab kita ada P dengan Q, kita buatlah P. So V P bahagi dengan lambda di kawasan P sama dengan VQ bahagi dengan lambda di kawasan Q. Ni sama saja dengan example number 1. Cuma saya tukar subscript nombor kepada subscript huruf untuk menandakan kawasan kawasan P dengan Q. So kita tengok apa yang kita dah ada. VP kita dah ada. Ada 18. VQ dah ada. VQ kita nak cari. So bawah ni lambda P dengan lambda Q kita ada tak? Ada sebenarnya, tapi tidak secara langsung. Macam mana nak cari lambda P? Okey, kita tengok kat sini. Lambda P, tengok kat sini, ni kawasan P. Lambda tu apa? Lambda tu adalah wavelength. Macam mana kita nak ukur wavelength? Wavelength adalah jarak di antara dua muka gelombang. Distance between two wavefronts consecutively. Okay, so tengok kat sini. Dalam kawasan P, saya boleh tandakan berapa banyak lambda. Cuba tengok. 1, 2, 3, 4. Betul? So, saya ada 4 lambda di kawasan P. Okay. So, saya boleh buat macam ni. 4 lambda P sama dengan berapa besar? Atau berapa panjang? 12 cm. So, sebenarnya lambda P berapa? Lambda P sama dengan 12 bahagikan dengan 4. So 12 bagi 4 berapa? 3 lah. 4 kali 3 12. So sebenarnya lambda di kawasan P adalah 3 cm sahaja. Bolehlah letak dah nilai. Okay, so VP berapa tadi? 18 bahagi dengan 3. Okay. VQ kita nak cari bahagi dengan lambda Q. Okay, lambda Q kita belum ada. So, lambda Q tengok ada berapa? Ada berapa lambda dalam 12 cm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8. Saya pun tulis 8 lambda Q sama dengan 12 cm. Jadi, sebenarnya lambda Q sama dengan 12 bahagi 8. Samalah juga dengan mana dah? 1.5 cm. Meter. cm. Okay, saya tulis kat bawah. Dia tak responsif. Kadang-kadang saya punya pen ni ada hari dia, hari tak elok dia. Dia buat perangai lah. Okay, kat mana kita tadi? So, lambda Q kita dah dapat 1.5. Letak kat sini. Carilah VQ. VQ sama dengan 18 bahagi 3 darab 1.5. Akhirnya, lambda Q. Lambda Q. VQ kita akan dapat halajunya sebanyak 9 cm per second. Macam mana saya nak tahu 9 ni unit dia cm per second? Tengok balik soalan. Tengok soalan tu halaju VP cm per second. So VQ pun akan ada unit yang sama. Okay, ni contoh-contoh soalan yang melibatkan konsep
frekuensi unchanged. So bila frekuensi unchanged, keluarlah formula ni. Kita samakan frekuensi di kawasan cetek dengan frekuensi di kawasan dalam, atau sebaliknya. Kita samakan saja. Lepas tu kita gather input from the question, kita ambil maklumat daripada soalan, kita letak. Lepas tu matematik yang simple saja, bahagi dengan darab saja. Kalau tak boleh buat soalan ni, rugilah. Okay, so hari ni setakat pukul 8.52 ni, apa yang awak perlu tahu adalah beberapa perubahan yang berlaku selepas pembiasan. Sama ada mendekati normal ke, menjauhi normal ke. Kemudian yang tidak berubah adalah frekuensi sahaja, frekuensi of the refracted wave. Frekuensi tidak berubah. So bila frekuensi tak berubah, keluarlah formula seperti berikut. Ni tak perlu hafal pun, awak cuma kena tahu formula asalnya. Laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan lambda. Okay, F darab lambda. So bila kita nak cari frekuensi, kita ubah formula kita, jadilah V bahagi lambda. So V bahagi lambda untuk shallow, kita samakan dengan V over lambda untuk kawasan D. Dapatlah kita formula untuk selesaikan soalan-soalan berkaitan dengan refraction of wave. Okay, so itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. So pembiasan gelombang dekat situ saja. Saya tunjuk sekejap dekat awak. Ni ya, simulation ni. So saya tukarkan source ni kepada plane wave. Okay, so ini plane wave. Kita tengok apa berlaku jika saya clearkan dulu. Oops. Kenapa ni tak responsif? Okay, saya kenapa kau tak nak pula dia. Okay, sorry. Pen ni rupanya. Okay, kita clear wave dulu. Kita stop jap. Saya gantikan atau saya letakkan prisma dekat sini. Kenapa saya letak prisma? Sebab saya nak tengok apa berlaku kepada muka gelombang ataupun bukan muka gelombang, kepada panjang gelombang, wavelength, sekiranya wave tersebut melalui kawasan yang lebih cetek. Saya letak prism, bermaksud kawasan yang berwarna biru yang saya highlight ni adalah kawasan yang lebih cetek. Apa berlaku? So kita tengok apa berlaku. Kita clear dulu, dan kita start the wave. Okay, now tengok apa berlaku. Okay, so line-line yang dilukis di dalam prism ini, okay, kita clear lagi. Line yang dilukis dalam prism ni, kita dapati bahawa jadi makin rapat-rapat. Apa maksudnya? Lambda telah menjadi pendek. Dari kawasan deep to shallow, lambda menjadi lebih pendek. Okay, so lambda menjadi pendek. Cuba tengok kawasan ni. Okay, apabila melalui kawasan yang berbeza medium, ia akan terbias. Okay, sama ada menjauhi normal atau mendekati normal. Okay, tu saja saya nak tunjuk. Okay, tengok ni. Lambda panjang jadi lambda pendek. Tu adalah salah satu contoh kesan pembiasan kepada gelombang air. So itu saja. Terima kasih kepada yang dah komen, dah hantar komen sebagai bukti awak hadir ke kelas. Okey, tahniah kepada yang dah berjaya hantar. Yang belum hantar, boleh terus hantar. Boleh continue tengok live ni. Sekiranya awak belum faham atau tertinggal pada awal-awal tadi, boleh ulang balik semula lah. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.